Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada slot PDPR pada kali ini dan kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita dengan bab yang ke-10 Matematik Tingkatan 2 dengan tajuknya Kecerunan Garis Lurus. Pertama sekali, untuk kita memahami maksud kecerunan, anda cuba bayangkan yang anda sedang bermain skateboard. Okey, dan apabila anda melalui cerun A dan cerun B, cuba anda bandingkan yang mana lebih sukar untuk didaki. Okey, sudah tentulah cerun B lebih sukar untuk didaki berbanding dengan cerun A. Soalannya mengapa? Okey, so kalau kita lihat dari segi logik akal, cerun B lebih susah untuk kita daki kerana cerun B mempunyai kecerunan yang lebih tinggi ataupun cerun B lebih curam berbanding dengan cerun A. So sebenarnya konsep kecerunan ini berkait dengan curam atau tidaknya sesuatu garis ataupun bukit. Kalau kat sini kita guna contoh bukit. Okey, A mempunyai kecerunan rendah berbanding dengan B. Okey, sekarang kita akan bacakan apa yang dimaksudkan dengan kecerunan. Kecerunan ialah darjah kecuraman ataupun kecondongan sesuatu objek dan biasanya dikaitkan dengan ketinggian. Kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, di sini cikgu akan terangkan dengan lebih detail apa yang ataupun situasi mana yang kita namakan dia sebagai garis mencancang dan garis yang macam manakah kita definisikan sebagai garis mengufuk. Okey, garis yang berwarna biru dikenali sebagai garis mencancang ataupun jarak mencancang dan kita boleh juga gunakan istilah jarak menegak, manakala yang berwarna merah ini adalah jarak mengufuk ataupun jarak mendatar. Okey, so kamu kena tahu perbezaan di antara jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Okey, untuk mengira kecerunan kita ada 3 cara untuk di peringkat silibus tingkatan 2. Yang pertama, kita boleh gunakan nisbah di antara jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Kita akan lihat contoh nanti. Okey, yang kedua, kita boleh juga gunakan formula apabila diberi 2 titik yang berbeza. Formulanya juga kita akan lihat nanti. Dan yang ketiga, kita juga boleh gunakan formula pintasan formula jika diberi pintasan X dan pintasan Y. Okey, sebelum kita belajar untuk mengira kecerunan bagi 3 situasi yang cikgu maksudkan tadi, kita akan lihat dulu jenis-jenis kecerunan. Okey, jenis kecerunan ada 4. Pertama, kecerunan positif, kecerunan negatif, kecerunan sifar dan kecerunan tidak tertarikh. Okey, sekarang kita akan go through, kita akan lihat situasi yang manakah yang kita maksudkan mempunyai kecerunan positif, negatif, sifar dan tidak tertarikh. Okey, situasi yang pertama, semua garis yang condong ke kanan ataupun kita boleh andaikan seolah-olah kita memanjat bukit mempunyai kecerunan positif. Okey, seolah-olah kita mendaki bukit mempunyai kecerunan positif, manakala semua garis yang condong ke kiri ataupun seolah-olah kita menggelongsor menuruni bukit mempunyai kecerunan negatif. Okey, ini adalah kecerunan negatif ya, ada typing error. Okey, kemudian semua garis yang mengufuk ataupun garis yang selari dengan paksi X mempunyai kecerunan sifar. Bermaksud dia tidak mempunyai kecerunan langsung. Garis ini adalah landai ataupun mengufuk. Jadi kita boleh katakan kecerunannya adalah sifar. Dan yang terakhir, bagi garis yang mencancang ataupun garis yang selari dengan paksi Y mempunyai kecerunan yang tidak tertakrif. Okey, kecerunannya sudah terlampau besar sehingga tidak tertakrif. Okey, jom kita mengira kecerunan dan untuk itu kita gunakan aplikasi whiteboard.
supaya kita ada ruang yang lebih besar. Okey, contoh yang pertama, hitung kecerunan tangga di bawah. Okey, hitung kecerunan tangga di bawah dan diberi jarak mencancang dan jarak mengufuk. Okey, so sekiranya diberi jarak mencancang dan jarak mengufuk, kita boleh gunakan kecerunan, kita guna simbol M ya. Kecerunan sama dengan jarak mencancang. Okey, bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, jangan terbalik ya apabila kita mengira kecerunan. So, jarak mencancang ialah 6 meter. Kita letakkan nombor 6 per dengan jarak mengufuk 8. Kemudian kita boleh permudahkan. Okey, ataupun awak boleh guna kalkulator. 6 per 8 bersamaan dengan 3 per 4. Okey, kecerunan adalah 3 per 4. Kalau kita perhatikan, kecerunannya positif kerana garis tersebut condong ke kanan seolah-olah kita memanjat bukit ataupun memanjat tangga. Okey, bagi soalan yang kedua, kita nak mengira kecerunan dan kita tidak diberi berapa jarak mencancang dan berapa jarak mengufuk, tetapi kita diberi grid segi empat sama bersisi ataupun bersaiz 1 cm. Jadi kita boleh kira jarak mencancang ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit dan jarak mengufuk ialah 1, 2, 3, 4, 5 unit. Okay, jadi kecerunan ialah jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Okey, bersamaan 6 per 5 juga positif kerana ia seolah-olah kita memanjat satu bukit ataupun satu garis. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, sebelum itu kita lihat dulu kecerunan M bagi suatu garis lurus yang menyambungkan dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 diberi oleh formula M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, so formula ini kita boleh guna apabila kita diberi dua titik yang berbeza dan kita diminta mengira kecerunan. Okay, kita terus kepada contoh yang pertama. Okay, hitung kecerunan bagi garis lurus yang melalui setiap pasangan titik berikut. Okay, untuk tujuan pengiraan kecerunan, cikgu nasihatkan supaya awak susun koordinat itu dalam bentuk menegak. Okay, sebagai contoh, cikgu akan susun 3, 7 dan 1, 1 dalam keadaan menegak supaya kita boleh kurangkan careless mistakes. So, yang sebelah kiri adalah koordinat X dan sebelah kanan adalah koordinat Y. So, kalau kita lihat formula, kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, bermaksud di bahagian atas ini adalah koordinat Y. Okey, koordinat yang sebelah kiri dan koordinat X adalah koordinat sebelah kanan. Kita akan tulis di bahagian bawah. Okey, so dalam kes ini sebenarnya terpulang kepada kita sama ada kita ingin mengambil nombor atas tolak nombor bawah atau nombor bawah tolak nombor atas. Tetapi apa yang penting dekat sini, sekiranya kamu ambil untuk koordinat Y atas tolak bawah, maka koordinat X juga kita perlu ambil dalam arah yang sama, iaitu atas tolak bawah. Okay, sebaliknya, kalau untuk nilai Y kita ambil 1 tolak 7, bermaksud nilai X juga kita perlu ambil 1 tolak 3. Kita tak boleh untuk koordinat Y kita ambil atas tolak bawah, tiba-tiba untuk koordinat X kita ambil bawah tolak atas. So, jawapannya akan salah lah. Okey, so dekat sini cikgu akan ambil atas tolak bawah, memandangkan nombor di atas itu lebih besar dan kita cuba elakkan nombor-nombor negatif lah muncul dalam pengiraan kita. So, kita ada 7 tolak 1 per dengan 3 tolak 1. Okey, bersamaan dengan 6 per 2. Okey, bersamaan dengan 3. So, kecerunan bersamaan dengan 3. Kecerunan positif. Dan kalau kita nak imagine keadaan garis dia adalah seolah-olah kita mendaki satu garisan ataupun bukit.
Okey, terus lagi dengan contoh yang kedua. Kita ada 1, 5 dan 2, 12. So, cikgu akan tuliskan koordinat yang lebih besar di sebelah atas dan koordinat yang lebih kecil sebelah bawah, dan cikgu akan ambil atas tolak bawah. Okey, jadi kecerunan AB. Okey, kecerunan AB kita boleh guna simbol M, AB kecil di bahagian bawah. Itu bermaksud kecerunan AB bersamaan dengan 12 tolak 5 per dengan 2 tolak 1. Bila kita dah mahir, sebenarnya kita tak perlu pun tulis formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, kita boleh terus ambil koordinat-koordinat, pasangan koordinat yang sepadan. So, 12 tolak 5 kita dapat 7, 2 tolak 1 dapat 1. So, kecerunan AB sama dengan 7. Okey, terus lagi kita ada 4 contoh dekat sini. Okey, kita ada 48. So, cikgu akan susun dulu. Ramai pelajar yang tak nak susun. Okey, walaupun cikgu dah nasihatkan supaya susun. Okey, dengan alasan membuang masa dan sebagainya. Sebenarnya lebih baik kita buang masa daripada kita buat careless mistake. Okey, so kita susun dulu. Kemudian cikgu akan ambil atas tolak bawah. Jadi kita ada kecerunan AB bersamaan dengan 8 tolak 1 per dengan 4 tolak negatif 2. Okey, dekat sini awak perlu hati-hati sebab ramai pelajar yang careless, dia terus ambil 4 tolak 2. Sebenarnya ialah 4 tolak negatif 2. So, kita dapat 7 per 6. Okey, kecerunan AB sama dengan 7 per 6. Okey, yang terakhir. Kita susun ya. Cikgu akan ambil negatif 4, 9 dan 2, 3. Okey, jadi kecerunan ST sama dengan 9 tolak 3 per negatif 4 tolak 2. Okey, sama dengan 6 per negatif 6 sama dengan negatif 1. Okey, kecerunan ST sama dengan negatif 1. Jadi kita dah boleh bayangkan bahawa kedudukan garisnya seolah-olah kita menuruni satu cerun. Okey, so ini adalah jenis yang kedua, dan pada sesi yang ketiga nanti kita akan belajar macam mana mengira kecerunan sekiranya diberi pintasan X dan pintasan Y. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.